Assalamualaikum dan selamat datang ke video kali ini. Dalam video ini kita akan membincangkan topik electric field strength. Formula untuk calculate electric field strength diberi sama dengan, ini adalah formula strength dia, maksudnya magnitude dia, is given by K, proportionality constant, darab dengan charge berkenaan. Contohnya kita ada di sini charge biru ni kita ambil sebagai charge positif. Okey, darab dengan nilai charge ni, contohnya nilai charge adalah 2 microcoulomb. So dia kita panggil A lah. Charge A, magnitude of charge A adalah 2 microcoulomb. Kemudian R adalah jarak di antara charge dan point yang kita nak tengok. So electric field strength ni selalunya kita ukur pada, kita nak measure dia ataupun kita nak calculate dia pada sesuatu point daripada charge tersebut. Okey, contohnya kita ada satu point ini, point P. Alright. So pada point P kita ada electric field daripada charge A. So kalau kita ambil ini sebagai charge positif, kita dah tengok dalam video sebelum ni, electric field daripada charge positif adalah going outwards daripada charge. So kita letakkan pada P. So kalau dia going outward, dia akan continue going outward dalam arah jejari. So ini adalah electric field daripada charge A. So electric field daripada charge A, saya gerakkan sedikit, kita boleh kira nilai dia. Electric field daripada charge A, kita boleh kira E of A equals to K QA over R square. Untuk memudahkan pengiraan kita, kita akan ambil nilai jarak ni. Senang kalau kita ambil jarak daripada sini, okey, pergi ke point P, kita ambil sebagai 2 meter. Alright. Jadi nilai electric field strength, dia punya magnitude dia ataupun panjang vektor ni, ataupun magnitude of the vector, kita akan substitute K darab dengan 2 micro divide by 2 square. Alright. So kita akan substitute nilai. Kita turunkan ke bawah sedikit. Kita akan dapat 9 darab 10 kuasa 9 darab dengan 2 micro bahagi, tak nampak, saya gerakkan ke kanan sedikit, bahagi dengan 2 kuasa 2. So 2 ini dan 2 ini dia akan cancel. So di bawah jadi 9 bahagi 2 tinggal 4.5. Alright, ke bawah sikit, jadi tinggal 4.5. 10 kuasa 9, 10 kuasa negatif 6. Jadi kita tinggal 9 tolak 6, kita dapat 10 kuasa 3. Okey, dan unitnya adalah Newton per Coulomb, NC negative 1. Okey, jadi itu adalah magnitude of electric field A. Jadi electric field A kita boleh tulis sebagai, saya tuliskan di sini So EA, vektor EA bersamaan dengan, so ini arah positif kan. So panjang dia adalah 4.5, arah positif, jadi kita akan ambil 4.5 darab 10 kuasa 3 Newton per Coulomb arah positif X. So ini semua bernilai positif lah. So ini adalah arah electric field pada point A. Okey, bagaimana sekiranya tiba-tiba kita menambah satu lagi charge? Okey, kita tengok balik pada gambar rajah ni. Saya ingat saya nak padam dulu bahagian ini. Bahagian ni sebab kita dah buat pengiraan dia kan. So kita akan padam dulu bahagian ini supaya kita ada ruang yang cukup. Kita dah padam, so kita akan tambah charge yang kedua. So kita tambahkan, katakanlah kita tambahkan di atas ni. So di atas ni, so exactly above the point tu, memang betul-betul above point dia. Okay, jadi atas ni. So ini pula kita ambil sebagai satu charge negatif. Kita panggil dia sebagai charge B pula. Okay, nilai dia adalah negatif 2 microcoulomb. Okay,
Untuk memudahkan pengiraan kita, kita akan ambil jarak ini pun sama juga. Jarak ini bersamaan dengan 2 meter sini ke sini. So ini juga 2 meter. Alright, okay. Jadi bermaksud pada point P ni, kita dah tahu kita ada electric field daripada A berdasarkan charge positif ni. Kemudian kita ada lagi satu charge negatif, bermaksud kita ada lagi satu electric field pada point P, tapi daripada charge negatif. So daripada charge negatif, electric field dia adalah going inwards, ke dalam charge. So kita letakkan di sini dan kita halakan directly ke dalam charge. Jadi kita ada electric field EB. Okey, dan kita boleh kira nilai EB itu berapa, panjang vektor EB ataupun magnitude EB KQB over R square. So kita substitute nilai terus lah. So kita masukkan nilai 9 darab 10 kuasa 9 macam tadi juga. Okey, kita hanya akan masukkan 2 mikro. Kita tak masukkan negatif sebab kita sekarang sedang mengira magnitude ataupun panjang vektor. Jadi kita tidak masukkan sign of charge. Negatif dan positif kita akan dapat berdasarkan daripada arah vektor tu nanti Okey, jadi kita dah buat tadi pengiraan ni. So 2 ini dengan 2 ni dia akan cancel. 2 ini bersamaan dengan 2 darab 2. So dia akan cancel 1, tinggal 1 je 2 kat sana. So kita akan ada nilai yang sama 4.5 darab 10 kuasa 9 Newton per Coulomb. Okey, jadi kita boleh menulis vektor EB. So ini magnitude dia Jadi vektor EB kita tulis di bawah. Tak muat, jadi kita kena tulis di sini lah. Muat tak di sini So tulis di sini dulu. So vektor EB adalah bersamaan dengan, ini magnitude dia. Kalau kita tengok pada gambar sini, EB ini arah positif, EB juga arah positif. So kedua-duanya arah positif. Tak perlu So kedua-duanya adalah pada arah positif. Cuma ini positif X, yang ini positif Y. Jadi kita akan tulis EB sebagai 4.5 darab 10 kuasa, salah ni, 9 tolak negatif 6 sama dengan 3. So 3 Newton per Coulomb dalam axis Y. Okey, boleh nampak tak? So saya rasa boleh nampak. Okey, so ini adalah EB 4.5 darab 10 kuasa 3 Newton per Coulomb, tapi dalam paksi Y, arah ke atas. Okey, kalau kepada yang rakan-rakan yang belum mahir membuat penambahan vektor serenjang, saya sarankan untuk pergi tengok video berkenaan vector addition, bawah tajuk perpendicular vector, penambahan vektor berserenjang. Okey, sebab apa dekat sini kita ada 2 vektor berserenjang. Okey, sekarang ni kita dah kira magnitude EA dan juga EB. Sekarang kita nak mencari resultant vector. Okey, resultant vector ataupun hasil tambah vektor E, ataupun hasil tambah vektor electric field, ataupun paduan vektor electric field. Jadi kita nak menambah EA dengan EB. Alright, okey. Jadi disebabkan ruang yang agak terhad, saya akan padam semua dan kita akan tulis semula. Okey, saya tinggalkan lukisan pada point P sahaja. So kita ada point P kita. So ini point P. So ini vektor EA dan juga EB. Dan ini adalah vektor EA, ini adalah vektor EB. Sekarang kita nak buat penambahan EA dan EB. So kita buat penambahan macam biasa saja. So kita akan tambahkan 4.5 EA darab 10 kuasa 3. Unit ni saya tinggalkan dulu dalam paksi X. Kemudian tambah dengan 4.5 darab 10 kuasa 3 dalam paksi Y. Alright, itu kita punya vektor. Bermaksud kalau kita lukis vektor ni, kita ada 2 vektor yang berserenjang. Kita ada satu komponen X, komponen Y, dan panjangnya lebih kurang, panjangnya sama. So kita ada satu vektor macam ni, kemudian satu lagi vektor macam ni. Okey, jadi ini adalah EA, ini adalah EB. Jadi resultant vektor kita adalah yang ini Alright, boleh So kita nak cari ini resultant vektor ni. Kita dah dapat, ini dia punya vektor dia 4.5
10 kuasa 3x, 4.5 10 kuasa 3y. Okey, jadi kalau kita transfer dalam bentuk segitiga ini, okey, bermaksud kita ada satu segitiga yang berserenjang. So kita nak cari magnitude of resultant vector. Maksudnya kita nak cari panjang ni lah berapa. Okey, kita akan pakai Pythagoras theorem. Saya nak namakan EA plus EB. Saya nak bagi vektornya supaya kita senang tulis. Jadi tak perlulah setiap kali kita nak menulis EA plus EB kan. So kita akan tulis EA plus EB sebagai E resultant. Boleh faham kan? So E resultant kita adalah EA plus EB. Jadi panjang ini 4.5, panjang sini pun 4.5. Jadi kalau kita menggunakan Pythagoras theorem, jadi rakan-rakan yang melihat video ni boleh cuba sendiri. 4.5 darab 10 kuasa 3 square tambah 4.5 darab 10 kuasa 3 square, kemudian square root, answer. Cuba dapatkan panjang ni berapa. Daripada pengiraan saya dapat magnitude of ER ataupun ini panjang ini. Okey, panjang ni ataupun panjang ni samalah Okey, magnitude of ER saya dapat sebagai 6.36 darab 10 kuasa 3. Unit jangan lupa jangan lupa unit, Newton per Coulomb negative 1. Jadi itu adalah magnitude of resultant vector ataupun panjang resultant vector ataupun panjang vektor paduan electric field ataupun resultant ataupun vektor paduan electric field. Ini panjang dia. Boleh Ini vektor dia. Ini panjang vektor tu Kemudian yang terakhir kita mesti bagi tahu dia punya arah. Dah banyak kali dah kita buat. Saya harap rakan-rakan dah mula ada confident setiap kali nak menyelesaikan soalan yang melibatkan macam ni. So sebab dia benda yang sama je, benda yang berulang, vector addition. Okey, jadi arah vektor berkenaan kita akan cari angle ni lah. So kita boleh pakai tangent. Tangent theta equals to y over x. Jadi 4.5, saya abaikan 10 kuasa 3 tu sebab dia akan cancel out juga last sekali. So 4.5. Jadi kita akan dapat theta sama dengan 45 degree. Okey. Boleh Jadi kita akan dapat theta bersamaan dengan 45 degree. Okey, adakah dah selesai? Belum lagi, kita mesti bagi tahu kita punya direction. So kita gerakkan sikit ke sini. Okey, sampai sini cukup. Sampai sini okey. Boleh Jadi sebab itulah kita lukis ni. Kita lukis ni supaya kita tahu kita punya direction nanti. So memang kita punya angle kita boleh cari kan, tapi kita nak bagi tahu direction tu. So better kita lukislah kita punya resultant vector ni yang berserenjang ni. Ni, and then kita dapatkan vektor ni yang kita cari. Okey, kita nak dapatkan angle ni. Okey, berapa dia punya angle ni? Alright, jadi angle tu berada 45 degree. Kita akan tulis di bawah ni above positive x axis. Baru lengkap kesemuanya. Okey. Boleh Okey, jadi itu saja untuk contoh ini. Kita akan tengok contoh yang kedua. Sebelum tu saya nak tekankan dulu Pertama, kita ada dua vektor yang berserenjang. Kemudian kita tambahkan supaya kita boleh mendapat resultant vector. So ini adalah resultant vector kita. Kemudian kita lukis dulu. Okey, untuk kita mencari magnitude of resultant vector. Kemudian akhir sekali magnitude of resultant vector. Okey. Kemudian ini untuk kita nak cari ni senang. Bila kita dah lukis, kita senang nak cari yang ini. Okey, kemudian untuk cari direction daripada ini kita transform pergi sini. So ini vektor kita tukarkan kepada panjang dia saja. Alright, so kemudian akhir sekali kita cari theta dan kita state arah vektor berkenaan. Barulah lengkap kita punya vektor paduan. Okey, kita sambung dengan contoh yang seterusnya.